Okay, hari Selasa kita tak ada kelas because hari kebangsaan. Okay, so siapa yang belum lagi buat eksperimen, Eksperimen. lengkapkan eksperimen tu, yes, boleh lengkapkan. Okay, lengkapkan juga lab report juga. Okay, based on template yang cikgu dah bagi. Kamu tak keluar pun ni? Tak ada siapa tulis lagi ke? Boleh masuk tak? Yang Mentimeter cikgu bagi tu. Boleh je, aku tengah buat. Alright, okay. Kita tak payah tulis panjang-panjang pun. Tulis ke dalam 2 to 3 words. Okay. Okay, baru ada 12 orang, 13 orang. Okay, yang tulis. Sekarang ni kita ada 36 people. Okay, cikgu bagi masa lagi. Sampai 3:35. Terlepas apa? Terkentut. Terlepas apa lah tu? Nasib baik mute mic. Nasib baik tak boleh, orang tak boleh cipta boleh transfer bau lagi. Tu nanti boleh fikirlah. Okay, orang tak boleh tak fikir boleh transfer Yes. bau melalui internet. Tak Kalau orang boleh boleh, bau kalau kentut. boleh transfer hebat. Salah Transfer satu bau. orang yang tengah fikirkan salah satu cara. Sebab kalau kita tengok video masak kan, mestilah nak bau masak. Sedap ke tak? Okay, seminit lagi. Okay, yang tak boleh buka tu tak apa. Okay. Alright, okay, kita dah 3:35. Okay, so okay, berdasarkan video yang dah tengok tadi tu, okay, kalau siapa boleh bagi tahu, kita akan masuk topik mana? Particle. Atom. Particle, yes. Atom, particle. Yes. Okay, apa dia? Okay, kalau semua boleh buka PDF chapter 2 yang cikgu bagi tu, textbook tu. Okay, buka page 29.
Okay, kita actually dah masuk chapter 2. Okay, bridging module dah habis. Yang eksperimen tu bridging module dah habis. So you will go into chapter 2. Okay, basic in chapter 2, okay, kita akan belajar about matter and then the atomic structure. Okay, 2.1 kita dah belajar, which is dalam what's the matter baby tu, iaitu under bridging module juga. So dia dah cross. Okay, so kita akan masuk chapter 2.2, which is the development of atomic model. So kalau kita tengok dekat sini, based on apa tu, banyak perkataan yang paling besar ni dekat dalam slides ni. Maksudnya paling ramai lah orang tulis. So basically paling ramai tulis about history, electron, quantum theory, okay, cheese, apa abang pada ni. Okay, so basically it is about 2.2 ni chapter dia about history. Okay, history. Okay, buku teks tu memang tak ada buku teks sebab cikgu dah bagi the chat telegram, pin message. Okay, ada chapter 2 PDF. Sekejap cikgu check. Ada tak? Alamak. Hang. Sekejap. Okay, bab 2, kimia tingkatan 4 KSSM. Okay, cikgu dah post. Can buka page 29. Okay, so based on this chapter is mostly about history lah. Okay, so apa, bukan this chapter, this subtopic 2.2. So apa yang perlu buat ni, history ni kena baca unit, kena tahu okay, apa yang dia jumpa, siapa yang jumpa, apa yang jumpa. Okay, tu yang paling penting. Tarikh apa tu tak perlu. Okay, yang kena tahu siapa dan apa. Dan mostly questions will 1 marks lah. Dia akan tanya siapa jumpa siapa, siapa jumpa siapa lah. Who find, apa yang dijumpa, siapa yang jumpa tersebut. Okay, dan mostly dia akan 1 mark saja. So okay, since kita tahu atomic semua dah tengok tu, atomic model ni is about history. Okay, so apa yang boleh tengok adalah sains ni dia sentiasa berevolusi, sentiasa berkembang. So beberapa tahun yang macam mana nak cakap sains tu bukanlah betul. Maksudnya sains tu tak sepatutnya betul. Sebab apa? It will akan ada evolusi. I mean like mungkin contoh mungkin 10 tahun lagi mungkin kita akan ada new knowledge. So tak semestinya yang sekarang ni betul, yang kehadapan dia akan still sama. Okay, for example macam COVID punya vaksin ni. Before this kita tak ada pun COVID vaksin, okay. And then kita dah tahu dalam masa setahun lebih boleh menghasilkan COVID vaksin. Tu adalah new knowledge lah, evolusi. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, semua dah settle yang apa benda ni, mentimeter ni. Sekejap cikgu buka slides mana dia. Okay, kalau okay, cikgu tunjuk apa yang kena tahu dulu sekejap. Alright, okay. So basically, sekejap kita pergi ke, tapi ke sini dulu. Okay, so untuk 2.2 ni, okay, ada 3 objektif yang you need to know lah. Maksudnya kena after you learn this subtopic, ada 3 benda yang 3 objektif yang kena capai. Which is number 1 tu state the atomic particles in atoms. Okay, tu apa dia, proton, elektron, apa benda semua tu nanti kita akan tengok. And then you need to compare and contrast. Maksud banding dan bezakan relative mass dengan relative charge of proton, electron and neutron. And then last sekali ni, 3 ni. Okay, ni yang paling penting dalam this topic sebab this topic is about the historical development. Okay, kena tahulah secara chronological siapa yang jumpa siapa yang jumpa apa dulu. Okay, and then tahun tu tak tahu secara exact pun tak apa, but you need to know lah. Okay, secara kedudukan siapa yang jumpa apa dulu, mana yang jumpa apa dulu. Okay, alright, and then okay, sebelum ni kita akan pergi dulu ke okay, yang first kali ni. Alright, di dalam textbook page 29, okay, ni probably semua dah dengar about, kita panggil dia sebagai
subatomic particle. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai zarah subatomik. Okay, zarah subatomik. Kenapa kita panggil sebagai subatomik? Atau because it is in the atom. Okay, in the atom, dalam atom tersebut. Okay, kita tahu particles ni ada apa? Siapa ingat particles ni apa dia? Particles ni dia ada particles, Zarah. dia ada Ada tiga. Ada Zarah. compound, Okey. ada element, ada ion. Alright, yang Luqman cakap tu ada yang betul, ada yang salah. Okay, so particles adalah tiga benda: atom, okay, atom, molecule dan ion. Tu particle. Okay, tu particles. And then compound tu bukan, compound tu dia dah bukan particles lah, dia dah sama ada dia dah bergabung, dia jadi still juga depends. Kalau dia compound yang molecules, dia still Atom, Ah, particle. ion. Lagi satu apa cikgu? Atom, ion, satu lagi molecule. Molekul. Molecule. Alright, okay. And then dalam atom ni tersebut, kita panggil dalam atom kita pecahkan lagi atom tu. Okay, bayangkan kertas kan, semua ada kertas ni kan. Paling kecil, berapa boleh koyak kan rasa-rasanya? Kita koyak paling kecil. kan benda. Tiga. Infinite. Besar jari. Besar jari, besar ni. Besar jari. Paling kecil apa? Tak Okay, boleh kalau mustahil. Kecil macam Tak boleh nampak dikira. boleh. Ah, tak boleh Kan dikira. biasa. okay, cikgu Nampak, koyak nampak. ni paling kecil kalau boleh nampak lah. Cikgu tengok kat sini paling kecil sebab jari cikgu besar. Sekejap cikgu tunjuk. Macam mana nak change background. Okay, ni paling kecil sekali. Boleh kecil lagi lah, tapi mungkin kena pakai forceps yang kecil tu lah, yang macam apa, forceps yang kecil tu. Okay, and then okay, tu paling kecil yang secara fizikal manusia boleh buat. Mungkin kalau ada mikroskop bukan mikroskop lah, apa kita panggil tu, pemotor yang lagi kecil mungkin boleh kecil, but tapi kita tak boleh. Pernah tengok tak ada orang ni dia buat apa? Dia dia create statue dekat mata pensel. Oi. Saya apa nak? Oi. Benar. Oh, Ya, tu. kalau dia tengok tu kan, dia buat apa benda ke tu. Okay, tu bila dia lukis guna ion ke apa, tapi secara fizikal kita tak boleh lah, kita kena guna alat tertentu. Alright. So sama juga macam ni. Okay, kalau kita dulu macam siapa ingat yang tengok video tadi tu, Democritus tu cakap probably we can split cheese tu paling kecil sampai cheese particle. So dia tak tahu pun cheese particle tu apa di dalam tu. Okay, so itulah. Okay, so tetapi sebenarnya dalam paling kecil kita boleh dapat adalah atom. Okay, paling kecil adalah atom, zarah. And then dalam atom tu sekali kalau kita pecahkan, kalau kita buka, mengandungi 3 subatomic particle ni, which is kita akan ada proton and neutron. Okay, dua-dua ni kalau kita gabung, kita akan dapat apa? Siapa remember nama dalam periodic table tu? Nucleus. Proton dengan neutron ni, if you combine, what do you get? Elektron. Dapat nucleus. Nucleus Bukan. Nucleus. Nukleon. Nukleon. Okay, nukleon number. Okay, remember balik dekat sini, cikgu tunjuk periodic table. Sekejap, mana dia? Okay, periodic table. Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, katalah, okay sini, helium ni. Okay, mana satu yang tengok yang colour purple ni, mana satu yang nukleon? Yang dua. Yang 4. dua Mana satu? Yang dekat bawah sekali tu. 4.sifar 26. Maksudnya empat. 4.26. Ya, bawah sifar 26. Mana satu? 4.sifar 26. Main teka je. Tak betul. Kan Okay. Actually dia punya ni adalah this 4 ni. 4 ni adalah dia punya nucleon number. Okay. Which is the proton plus neutron. Yang number 2 ni adalah apa? yang dua ni nombor Baki elektron. proton. Nombor proton. Okay, nombor proton Proton plus nukleon. akan dapat proton plus neutron akan dapat nukleon. Okay, yang dekat bawah ni. So proton punya number adalah
atas ni 2, which is akan sama dengan elektron. Okay, tapi yang proton, untuk dapat nombor neutron, okay, kita ambil nukleon minus dengan tu. Tapi ingat apa? Bukan semua neutron ni akan sama nombor dengan proton. Okay, kalau kita tengok sini, helium samalah. 4 minus 2, kita akan dapat proton 2, neutron 2. Okay, 2 tambah 2 akan dapat 4. But, bukan semua. Contohnya macam, okay, lithium ni 7 lah. Tak nak lithium. Okay, beryllium 9. Okay, 4 ni proton. So 9 minus 4, so akan dapat neutron number, akan dapat 5. Okay, so nampak dia berbeza. Bukan semua elemen ni mempunyai proton dan neutron number yang sama. Tapi semua elemen ni proton dengan elektron number mesti sama. Sebab apa? Kita akan tengok dekat sini. Why proton and electron number is the same. Kalau kita tengok sini, the charge for proton adalah +1. Okay, and then the charge for electron adalah -1. So dia kena sentiasa samalah partikel charge dia, because atom ni charge dia neutral. Neutral tu tak ada charge. 0. So bilangan proton dan bilangan elektron tu kena sama, because dia cakap apa? Proton adalah positif dan elektron adalah negatif. So kalau kita tengok dekat sini, ni adalah model. Ni adalah model atom. So dia sebenarnya tak macam ni. Okey, dia bentuk dia lain. Okey, ni antara yang dah tak update lah. Okey, not up to date. Okey. So kalau siapa tengok Big Bang Theory, macam ni lah simbol dia kata, tapi this is not yang paling updated. Okay, and then dalam ni adalah nukleus. Kita ada nukleon tu. Okay, proton and neutron. And dalam proton tu dia bercharge positif. And then charge untuk neutron adalah 0 lah. Okay, and then kalau kita tengok elektron ni, dia punya charge adalah negatif. Kalau kita tengok dari segi mass, relative mass ni bermaksud dia bukan 1 kilo per, relative ni dia banding dengan something. Okay, relative. Contohnya macam kehandsomean seseorang tu. Kalau kita bandingkan orang tu seorang ni, orang A dan orang B, kita bandingkanlah handsome dia berdasarkan A dan B ni. Okay, kita taklah bandingkan secara dia ni berapa kilometer handsome. Kita tak macam tu. Okay, dia is not, dia tak ada unit. Okay, so relative depends on what kind of things yang kita bandingkan. Contohnya macam masa, okay, benda-benda masa, hari. Contohnya hari Ahad dan hari Selasa. Siapa tahu? Contohnya kan, okay, macam ni. Kalau dekat Kedah, hari Ahad, start hari bekerja. Okay. Tetapi, kalau dekat negeri selain Kedah, KL ke apa, hari Isnin, baru hari bekerja. So, it relative. Maksud tu adalah relative. So, kalau dekat proton ni, so mass itu bukanlah bermaksud 1 kilo atau apa. So dia bandingkan dengan benda yang lain lah. Okay, probably dengan neutron ni ke. So proton and neutron they have the same mass, 1. Tetapi elektron ni 1/1840, which is kita boleh negligible. Kita boleh assume as 0 lah, approximately 0. So dia tak ada effect on that mass of the particle tersebut ataupun atom tersebut. So mass of kalau siapa dapat tengok, okay, in the periodic table juga kalau dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia tulis dekat sini nucleon number is 9. Okay, nucleon number adalah 9. Kemudian kalau tengok dekat bawah ni weight dia. Okay, weight dia pun 9. So weight of an atom ni adalah equal to the nucleon number. Okay, nucleon number ni sama dengan weight dia. Weight dia tu bukan dalam kilo lah, dalam unit U ni. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa the mass adalah the nucleon number is equal to mass. Okay, kita tengok dekat sini. Proton tu has mass and neutron has mass. So nucleus tu yang ada mass. So kalau kita tambah dia punya apa, 1 plus 1 you akan dapat 2 lah, which is ni adalah apa? Kalau kita tengok periodic table, it is helium. No, tak ada, tak wujud pun elemen ni. Okay. So kalau dekat sini elektron ni mass tu kita tak kira sebab dia terlalu kecil. Okay, next kita akan sambung okay, sorry, 350. Sempat ke tak ni? Okay, probably semua dah tengok video ni, so cikgu akan go briefly. Okay, balik for historical development of atomic structure. Okay, siapa saja
yang mana saja perlu tahu. Okey, perlu tahu untuk yang kena hafal lah. Okey. Tengah. Yang ada tu unit tu ni je apa? No saja. Okey. Okay, ni yang Democritus ni kalau kita tengok di tahun 500 BC which is before corona, 500 tahun before corona. Or before. So kita dah apa? 2 AC lah. 2 years after corona, 2021. What? Okay, this is Kena. 500 BC. Okay, sebelum Masihi, Democritus ni. Okay. Dia kata atom ni is made yang apa atom ni lah kalau pecah paling kecil kita akan dapat atomos ni. Okay, and then nampak ni berapa beza tahun dia. Ui, Until Banyak John Dalton ni. 2300. Okay, John Dalton ni dia tiba-tiba dia berfikir, he thinks that atom ni can make from different type of sphere. Dia akan ada magnesium, dia akan ada copper, dia akan helium, bukanlah dia akan ada cheese ke iron ke ataupun clay tadi tu macam Democritus tu. So yang ni based on element. Before this, okay, nanti akan belajar periodic table of element juga. Before this, people try to classify things because scientist ni dia suka benda yang teratur supaya dia boleh buat a connection between that relationship. So before kita ada periodic table yang macam ni, yang nampak tersusun dan cantik ni, people try to classify things. So dia classify oksigen ada, dia classify apa, light pun sekali dia masukkan, okay, bunyi tak adalah, light, okay, apa lagi. Kadang-kadang dia masukkan pasir, silika dalam tu, silikon, okay, which is Bau. dah bukanlah, okay, it's not element because dia boleh terurai lagi. Okay, John Dalton ni is actually an English teacher, dia ajar bahasa Inggeris. Tapi orang dulu ni dia banyak apa multidisciplinary. Okay, dia macam-macam jack of all trades, master of none. Okay, dia tahu banyak benda, try to sebab dia explore. Okay, after that dah 1897 kita ada J.J. Thomson ni. Okay, dia buat plum pudding model, dia cakap sphere ni cannot be a solid sphere. Macam tadi ni Dalton cakap this is a solid sphere. Okay, solid. Maksudnya tu keras. Okay. But John Thomson ni kata no, it's not a solid sphere. Okay, it is a positive charge. Okay, ball ni positive charge. Dalam ni tu ada elektron. So J.J. Thomson ni orang first kali yang jumpa elektron. So macam mana dia jumpa tu? Based on eksperimen lah. Dia buat eksperimen guna cathode ray tu. Before, orang yang sebelum ni tak ada. John Dalton belum ada lagi. Teknologi tak maju. Democritus ni belum ada lagi. Elektron cathode ray tu. Okay. Okay, after that, okay, kita ada Ernest Rutherford ni. Okay, Ernest Rutherford ni actually adalah student a student of J.J. Thomson tadi tu. So Ernest Rutherford ni, dia cuba membuktikan apa yang Thomson ni buat betul atau salah. So saintis ni basically bukan dia nak kata dia ni sentiasa betul. Why dia nak why dia nak buktikan, because bila dah buat eksperimen tu, remember you buat eksperimen, you write your lab report, okay, tu supaya documentation and people can repeat balik your eksperimen apa yang dah buat, whether they can get the same result ataupun tak. But Ernest Rutherford ni dia ada cara lain lah pula, dia cuba nak buktikan bahawa adakah J.J. Thomson ni punya eksperimen tu finding tu betul. Okay, so based on that dia betul, still betul in term of elektron ni lah. Okay, elektron ni betul. So tapi yang nukleus ni macam yang ni, nukleus ni just a ball of positive charge tu adalah wrong lah. So sebab apa tu kita tak akan buat lah eksperimen tersebut because ini expensive equipments. So eksperimen yang dia buat ni adalah kita panggil sebagai gold foil experiment. Ada tak dalam video yang cikgu tunjuk tu? Dia ada. Ada. Dia deflect ke macam mana tu? Okay, Ada tembak alpha dia tembak alpha particles tu. Okay. So based on apa, cikgu simplify lah. Okay, based on kalau J.J. Thomson tu right, kalau bukan right kanan, betul. Okay, Ernest Rutherford tu cakap if apa yang J.J. Thomson tu cakap betul, the alpha particle ni, okay, dia ada alpha particle tu tembak
dekat gold foil tu. Alpha particle tu akan tembus gold foil tu. Jadi detector lah dekat belakang tu tak observe lah. Okay, but from the experiment apa yang dia nampak, mostly ada juga yang tembus. Okay, sebab apa J.J. Thomson tu cakap all. So dia cakap semualah akan tembus. But from alpha particle ni mungkin 100 yang dia tembak particle tu bukan 100% yang tembus. Ada yang deflected, okay, ada yang sengit, ada yang patah balik, reflected balik ke ke belah kiri tu. Okay, ada yang ke arah tembak tu, ada yang tembus, ada yang deflected, macam tu lah. Okay, next. After that, so dia propose lah. So J.J. Thomson ni ni lah, okay, busted lah dia punya, dia taklah menipu. Maksudnya dia punya finding tu belum lengkap lagi lah. Okay, so debunk lah benda tu, dia debungkan. Okay, and then next after that, okay, kita ada Niels Bohr. Okay, ni adalah bapa kepada, kita panggil apa, quantum model ataupun quantum physics. Okay, kalau kita tengok dekat sini, mostly tempoh yang berlakunya nuclear model ni lebih kurang dalam 100 tahun yang lepas saja. So kita baru tahu dalam 120 tahun lebih je. Okay, so it just quite a new thing. Tapi if you see it between sebelum World War I sampai which is sebelum 1940 something, okay, dia punya timeline tu agak condensed. Maksudnya dalam tempoh waktu yang singkat dalam 50 years tu, from 1897 until 1940s tu, early 1940s, okay, people jumpa discover banyak new things. Okay, that's why this pun this punya atomic model juga, pemahaman atomic model ni juga membantu kepada apa, development of nuclear bomb tu, bom atom tersebut. Okay, yang jatuh dekat Hiroshima and Nagasaki. Alright, okay, kalau kita tengok dekat sini, Niels Bohr ni pun sebenarnya dia di-influence juga oleh Ernest Rutherford ni. Dia pernah belajar jugalah dengan Ernest Rutherford ni. Okay, tadi kalau kita tahu, okay, yang ni jumpa kita panggil apa? Proton. Okay, Niels Bohr ni jumpa apa? Dia propose that electrons ni dia move dalam orbiting macam sistem suria. Okay, elektron ni move mengelilingi nukleus yang positif ni. So dia pusing macam tu. Okay, pusing macam tu. Niels Bohr ni jumpa. Okay, dan elektron ni dia ada duduk dalam satu, kita panggil shell. Shell dalam bahasa Melayu bukanlah cengkerang, dalam bahasa Melayu sebagai petala. Macam ring lah. Okay, dia ada ring. Macam kalau ingat sistem suria, kita ada orbit dia. Paling dekat ada tengah-tengah matahari, kemudian planet-planet kemudian tu. Okay, macam tu. Like a solar system. Okay. Lepas Niels Bohr, kita kembali balik kepada Ernest Rutherford. Okay. Okay, dalam textbook tak bagi tahu ni, this secara timeline lah. Okay. Okay, and then Ernest Rutherford tu dia buat apa? Dia bukan provide, dia propose this nuclear model ni. Okay. Dia perbaiki Niels Bohr punya teori. So dalam ni dia cakap apa? Proton ni adalah small and discrete. Okay, and then sebelum ni okay, betul lah, dia ada orbiting. Okay, and then small and discrete, and then elektron ni akan mengorbit that nucleus. Sebelum ni dia tak jumpa lagi. Okay, dia tak jumpa lagi apa nama benda tu? Neutron. Okay, kita akan tengok siapa yang jumpa neutron. Okay, after that kita ada James Chadwick ni. Okay, James Chadwick ni pernah belajar dengan J.J. Thomson juga, pernah belajar dengan Ernest Rutherford. So dia jumpalah neutral particles ni, which is neutron dekat dalam nukleus ni. So sampai ni dah lengkap lah. Okay, dah lengkap yang basic yang kita boleh guna setakat sekarang lah. But dia akan go deeper beyond that. Okay, James Chadwick. So apa yang kena ingat adalah siapa yang jumpa siapa. So James Chadwick jumpa neutron, Ernest Rutherford jumpa proton, okay, and then siapa tu? J.J. Thomson jumpa elektron, and Niels Bohr ni dia propose that electron to move in the shells, okay, electron move in the shells. Tu je yang you need to know. So adakah setakat ini saja yang kita tahu? Okay,
adakah setakat tahun 1940 lebih ke 1930 lebih je kita punya nuklear atomic model ni? Maksudnya dia dah kalau 1930 which is almost 80 years ago, dah lapuk lah 80. Orang yang tak lahir tahun 30 pun dah banyak yang dah meninggal, which is dah lapuk lah. Apa kita akan tengok macam mana. Next pula. Okay, ni kalau boleh tengok, okay, ni cikgu dah bagi dalam slide. Ni dia punya poster, okay. Siapa boleh nak print ke, letak plekat ke apa kalau kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita tengok John Dalton ni propose yang sphere tadi tu, solid sphere. J.J. Thomson, plum pudding. Okay, Ernest Rutherford ni nuclear model dijumpa proton. Okay, Niels Bohr ni sistem suria. Okay, and then kita akan jumpa dengan Schrödinger ni. Schrödinger ni sebagai quantum model. Schrödinger ni kalau siapa mendengar Schrödinger cat, okay, eksperimen sama ada cat dalam box. Okay. Mati atau hidup. Mati atau hidup. So Schrödinger dengan Heisenberg, dua orang ni yang adalah studi daripada Niels Bohr yang akan tentang quantum model. Quantum model ni basically involve physics lah. Physics ni dia ada classical and quantum. Beza dia classical ni, dia ada beza lah. Classical ni kita dah tak, contohnya apa? Kalau classical, light tu tak boleh kira sebagai particle. Okay, light is a wave. Macam tu lah something. Sebenarnya dalam quantum, light is wave and particle. Dia boleh both. Dia bukan salah satu. And depends on dia punya keadaan. So itu memang contoh, memang sifat light as a wave and particle. Okay, next kita akan pergi ke, okay, this quantum mechanical model yang dipropose oleh Schrödinger dan Heisenberg. Kalau kita tengok dekat sini, actually apa merah-merah ni? Okay, sebelum ni kalau semua tengok, elektron ni elok je berputar. Okay, electron is revolving, orbiting around the nucleus. Cantik tersusun je. However, dalam quantum mechanical model ni, actually, dalam merah ni adalah cloud of probability. Maksudnya, bukan awan lah, cloud ni maksud ruang di mana chance untuk you find elektron dekat dalam ni. Okay, you tak boleh pinpoint elektron ni satu tempat. Kita tak boleh tahu. Okay, elektron ni ada dekat katalah dekat tengah-tengah, kita tak boleh pinpoint elektron ni kat sini. Okay, it is impossible. Kita tak boleh tahu 100% dia dekat sini. But kita boleh tahu 99.99% dia dekat dalam satu ruangan yang sini. Kenapa? Tu because of quantum mechanics. Okay, quantum mechanics punya masalah. Okay, bukan masalah lah. Quantum mechanics punya sifat dia. Principle dia. Okay, it will involve dalam Heisenberg equation lah. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana Heisenberg equation tu. Okay, and then dia adalah, dia still ada shell ni. Okay, dia still ada shell. Macam ni tadi kalau kita tengok kita ada shell 1, 2, 3, dia akan increase lah sampai 8 ke. Okay. So shell tu dia ubah lah. Dia ada orbital 1s. Okay, ni nanti memang akan belajar. In book, textbook tak ada, but you will learn it. Okay. Dia punya ni, orbital lah. Okay, this is a meme. Kalau kita tengok dekat sini. Okay, dari atas ke bawah. Kalau kita tengok dekat sini. Alright. So semakin besar otak tu semakin mind blown lah. Okay, maksud dia punya tu knowledge dia semakin tinggi. Kalau kita tengok ni otak kecil, just kata atom tu cuma a sphere saja. Okay, kemudian ni bila otak dah berkembang sikit, J.J. Thomson, ada positif, ada negatif jumpa elektron. Okay, ni dia dah dah laju sikit ni, minum banyak susu. Okay, otak berkembang, kata ada positif, ada nukleus. Okay, jumpa proton dalam ni. Okay, lepas tu lagi berkembang, advance sikit, dah dapat ni. Okay, Bohr atomic model. Okay, ni dah upper level sikit. Ini quantum model lah. But execute paling tinggi yang ni. Dalam bentuk equation saja. Apa maksud tu? Cikgu pun tak tahu sebab cikgu tak buat maths. Okay, this dalam physics lah. Okay, this mostly involved in physics. Okay, don't worry, boleh faham. Okay, kita akan fokus dekat sini saja. Okay, daripada kosong ni, sphere ni, sampai sini saja. Okay, cikgu nak tanya soalan.
Apakah bentuk bumi? Adakah bulat? Bulat je sfera, je sfera. Geosfera. Akan jadi dengan abang kata flat. Kuih Abang sfera? Arif kata flat. Apa duduk Kedah tahu lah kuih sfera tu apa? Kuih sfera tu macam macam kuih kuih sfera tu Flat macam lah, scam tak, tau tak. sebenarnya. Siapa pergi Kedah nanti nak beli ingatkan kari pap, ingatkan inti kentang. Buka-buka dah tu inti apa? Inti kelapa, inti nyo. Okay, jadi bumi ni adalah bentuk actually dia bulat tu adalah 2D, okay 2D. 2D bulat contoh macam apa? Macam lukis bulat atas kertas. Okay, tapi Bulatan. actually bumi ni sfera, tapi dia sfera tu tak berapa betul-betul sfera, bukan 360 semua benda tu. Okay, dia ada melonjong sikit dekat area equator tu. Kalau kita tengok kalau sfera ni diameter dia kena sama. Diameter dia kena sama. Diameter dia kena katalah diameter dia 1 kilometer, semua tu kena 1 kilometer lah. Tapi bumi ni dekat equator tu dia melonjong sikit. Okay. Compare tu dekat North and South Pole. So dia bukanlah 100% sphere. Tapi bukanlah flat. Okay, siapa percaya flat? Cikgu percaya bumi ni bentuk donat. Okay. Ni kita dah belajar ke? Okay, ni kita akan masuk a little bit about atomic structure and electron arrangement. Okay. So ni based on apa? Based on Niels Bohr planetary model tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ni nanti cikgu tak sure. Okay, ni cikgu akan masuk lah nanti how to write dia. Tapi cikgu akan ajar dulu macam mana nak draw dia. Sebab kelas homework kena draw. Okay, kita ada dua, electron arrangement dengan atomic structure. Beza dia apa? Okay, electron tu we just draw electron kat luar dia ni. And then dia ada dia punya rules dia. Rules dia apa yang kita macam mana nak lukis. While untuk atomic structure ni dia tulislah dalam nukleus ni. Okay, ada 13 proton and 14 neutron. Itu je beza dia. Tapi kena tengok, draw the electron arrangement. You just draw the electron dengan dia punya shell. Okay, dekat tengah ni simbol dia, which is tak payah lukis bulat lah, tulis simbol saja. Al, aluminium. For elemen apalah dia yang dia nak. While untuk atomic structure ni dekat tengah tu dia tak, instead of element, symbol of element dia tulis number of proton and number of neutron in the nucleus. Okay, so macam mana kita nak tulis dia? Okay, kalau tengok dekat periodic table ni, okay dekat sini. Okay, kalau tengok dekat sini ada 2-2. Okay, ada 2-1. Ada 2-8-8-2 belah kanan ni. Okay, what is this? This is the electron arrangement lah. Okay. Okay, macam mana nak tahu? Okay, how do you know? Macam mana nak tahu? Nak write macam mana? Kalau tengok periodic table, you know if you know how to read the periodic table, you can if you know how to baca periodic table, you can write and draw the electron arrangement tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, dia ada rules dia. Okay, first shell ni, okay, maximum boleh isi 2. Dua sahaja. 2 sahaja elektron. So you just draw 2 sajalah. Okay, 1, 2. Okay, next shell dia akan jadi 8. So 8. Sebenarnya elektron ni taklah dalam keadaan tertib macam ni. Okay. Dia bukanlah keadaan tertib. Ni just lukis macam ni supaya senang nak kira. Taklah termiss, terlebih 1, terkurang 1. Okay, the second shell adalah 8 electrons and the third shell they can fit 8 electrons. Dia lagi suka, dia prefer 8 electrons but it can fix, it can boleh muat up to 18 electrons. Okay, tapi dia lagi suka kalau ada 8. Okay, depends dengan energy mana yang dia akan masuk. Ni akan depends dengan, dia akan relates dengan quantum theory lah. So dia akan tengok kenapa dia boleh masuk 18, kenapa dia cuma masuk 8. Tu adalah sebab dia. Untuk waktu ni tak perlu lagi. Okay, untuk for this level, okay, untuk yang level ni dulu, next class mungkin level lain lah. Okay, untuk level yang hari ni dulu, you only need to know elemen 1 ni sampai 20 dahulu. Okay, 1, 2, okay, sampai 20, sampai kalsium. Hydrogen until kalsium. Okay, ni kalau kita draw, what if kalau dia suruh write?
dia suruh write the electron arrangement. Okay, please write the electron arrangement for blah blah blah. Okay, so kalau kita tengok sini, this first shell, okay, first shell, number of electron 2, titik, okay, 8 ni second shell, okay, and then titik, and then third shell. Kalau ada 4 shell, sambung lah. Okay, lastly kita panggil sebagai valence electron. Valence electron tu maksud dia outermost shell lah, shell yang paling luar sekali. Dia dah tak ada dah shell-shell yang lain dah. Okay, maksudnya kalau dia ada 4 shell tapi tak ada elektron, tak kira lah. Okay, ini the last shell yang ada elektron. In this case, dia cuma ada 3 elektron. Okay, 3 elektron saja. So, macam mana nak tahu the number of shells, the number of valence electron from periodic table? Okay, dia punya relationship. But, since chemistry ni banyak exception, okay? And then dibaca selalu gunalah perkataan rules are made to be broken. So dia akan ada beberapa benda, okay, beberapa things yang will not follow the rules. Dia ada exception. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia cakap group number is equal to the number of valence electron. Okay, and then invalid for transition metal group 3 and 12. So let's go to this. Okay, dia cakap group number is equal to valence electron. Okay, yang mana group number? Yang atas. Yang atas tu, yang bersatu Okay, sampai yang 20. atas ni. Okay, adakah betul? Kita tengok dekat sini. The group number is equal to the number of valence electron. Kita tengok. Group 1. Dia cuma ada 1 elektron sahaja. Tapi sebab dia ada 1, betul lah. So how about kalau kita tengok dekat bawah dia juga. Francium, bawah sekali dia. Tengok mana 1 valence electron dia. Yang last sekali. 1 juga. Okay. How about group 13? Group 13 ni 3 lah. Okay. 3. Kita baru cakap dia exception untuk group yang tengah ni. 3 and 12 ni. This is exception. Dia tak boleh guna this rule untuk this. Okay. Sebab apa kalau kita tengok in this group ni, katalah group sini. Kalau ikutkan rules yang cikgu cakap, group number is equal to valence electron. So di dalam group 3. So kalau ikut rule tu must be 3 lah kan. But they only have 2. And then bawah ni 2. Sebelah dia 2 juga. So untuk this group ni dia tak boleh pakai. Dia boleh pakai untuk group 1, 2, 13 and 18. Tapi untuk 13 and 18 ni bukan bermaksud it will have 13 valence. Okay, dia ada 3, 4, okay, 5 and so on sampailah 8. Okay, dia punya aim adalah the main number adalah 8 lah. Itu nombor yang paling suka 2 atau 8 tu kita akan nampak nanti bila nak lukis ion. Okay, how about second pula, period number. Period number is equal to the total number of electron shells. Okay, dia cakap valid for all. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, valence electron dekat sini group number, and then bilangan shell dia 1, 2, 3. It is based on the period number. Okay, jom kita tengok dekat sini. Period table. Okay. Contohnya, kita pergi dekat hydrogen tadi. Hydrogen adalah 1. Okay, dia cuma ada group 1, period 1. So, dia cuma ada 1 shell saja. Okay lah kan? Okay, kita pergi ke francium. Francium ni group period 7. So, they must have 7 shells. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, they have 7 shells. And then cikgu cakap it valids for all. Tak kisahlah dalam transition metal. Kita pergi ke transition metal. Pergi dekat osmium ni. It is in period 6. Okay. So, kena ada 6 shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, betul lah. Okay. Period tu based on period will show the shells number. Berapa banyak shells yang ada. And then the group tu for the main group sajalah. Okay. The group number tu is equal to the valence electron. Okay. Main group ni kecuali yang tengah ni lah. Okay. Sekejap, mana dia? Okay, ni adalah main group. Okay, tengah ni transition group kita tak ambil. Okay, ni main group.
Alright. So, apa kerja yang kena buat sebab hari Selasa cuti, so tak ada kelas, so you need to do this. Okay, textbook page 36. Okay, test yourself 2.3. Tulis saja jawapan. Okay, tak perlu salin. You can just screen, kalau tak jawab soalan pun just takat gambar, screenshot, paste dekat dokumen, okay, kat Google Docs. And then nombor 2 ni. Okay, kena pilih 3 element. Okay, from elemen 1 sampai 20 tu, hydrogen sampai kalsium tu, and then draw and write the electron arrangement. Kecuali hydrogen, aluminium, helium dan argon. Sebab semua ni dah ada example dalam textbook. Okay, faham tak setakat ni apa yang perlu dia dibuat dan apa yang dah belajar hari ni? Faham. Faham. Okay, do you have any question tak before cikgu tamatkan kelas kita hari ni? Ada cikgu. Okay, apa dia? Ni bukan soalan yang saya tak faham ke apa, ni soalan yang saya terfikir sendiri. Apa dia? Kenapa saintis dia kaji atom apa semua ni padahal just a little thing. Benda yang kecil dalam sesuatu yang besar. Okay, Adakah because sebab manusia ni penjelajah? Dia nak belajar. okay, tentang sebab apa dunia. kalau kita tengok apa yang kita ada sekarang yang orang yang tak ada sebelum ni? Apa yang paling senang lah? Semua sekarang ni belajar guna apa? Teknologi. Okay, Gadget. gadget. Okay, kalau kita tengok dekat sini, chips tu bukan chip kopok tu, chip microchip tu, okay, it involve the movement of electron. Sekarang ni paling kecil teknologi dia adalah 5 nm. Okay, akan sampai satu masa lagi dia akan lagi kecil daripada elektron. So macam mana dia nak tahu, tak tahu. So that's why kenapa dia nak belajar ni, sebab apa? Sebab dia nak scientific knowledge lah. Okay, sebab apa kalau kita tengok dia yang start enlightenment ni adalah zaman Renaissance, which is zaman 15 lebih tu, middle age tu. Di mana di mana orang dapat enlightenment. Before this, Europe ni dalam apa? Zaman gelap. Okay, diorang gaduh apa benda semua tu. And then they get knowledge from zaman apa Ibnu Sina apa benda semua tu, bukan curi lah, they take their knowledge and then dia kaji lagi, and then itulah dia dapat, dia find that dia apa kita panggil apa, dia punya suka untuk meneroka tu. Okay, soalan dia bukan what, dia suka tanya why, dan cikgu suka tanya why dalam soalan dalam kelas. So nanti soalan cikgu akan tanya why banyak kali. Lukis guna MS Paint boleh. Okay, MS Paint. So memang cakap belajar pasal dunia. Okay, so kena lah seimbang dunia dan akhirat. Okay, so dunia pun dunia, akhirat pun akhirat. Sebab dunia ni you bila belajar benda yang ni, okay, you akan contribute something yang useful untuk manusia. Contohnya katalah kalau Demokritus tu tak pernah berfikir yang lembu ataupun cheese tu, partikel cheese tu, probably kita takkan ada teknologi sekarang ni. Okay, because kita nampak dia punya evolution of the knowledge tu semakin berkembang. Okay, so dia ni lah, okay, dia akan guna previous scientist work, okay, and then dia akan try to improve. So okay, sebab manusia sifat dia apa, untuk akan semakin improve diri dia. Alright, ada lagi soalan? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay. Alright, kalau tak ada soalan, okay, kita end lah. Okay, dah already 4:20. Okay, kat mana nak hantar kerja? Okay, sebelum cikgu pergi. Okay, dekat sini, okay, dan this module ni, cikgu dah post module chapter tu. Dia dah bagilah dia punya nota. Ni boleh jadi nota je. Siapa nak print boleh print. Okay, tapi tak perlulah print semua sekali muka surat. Okay, yang muka-muka ni tak payah print. Muka-muka orang ni tak payah print. Ni pun tak payah print. Start page 1 je. Okay, dengan kalau nak print cover page. This is your notes. Okay, boleh jadi notes. And then ada soalan boleh buat dalam ni. Okay, bila dah lengkap chapter tu, dah habis belajar, cikgu nak kutip ni. Okay, so sepanjang belajar, okay, kena completekan dia punya apa kita panggil modul ni. Okay, apa yang dah belajar buat. Kalau macam yang
Ni kita tak belajar lagi. So because ini eksperimen nak buat ni. Okay. Tapi kalau dah tahu ni, berapa tu, boleh tulis lah. Okay. Boleh lengkapkan. Okay, ni nota. Okay, nanti setakat ni mungkin kita dah baru belajar yang ni. Baru belajar ni. Metal temperature boleh buat lah. Okay. Phase of conversion of states of matter boleh buat. Okay. So kat mana nak hantar dekat sini. Yang modul tu hantar dekat sini lah kalau dah siap. Okay, ataupun boleh submit kat cikgu lah. Ni material. Okay. Nanti cikgu buat new link untuk submit. Okay, yang ni untuk homework hari ni. Okay. Jawab je dalam Google Docs. Siapa yang boleh jawab dalam Google Docs, boleh terus jawab dalam Google Docs. Siapa yang ada problem, tak boleh buat ni, just tulis dalam kertas and then upload lah. Okay. Material semua bahan cikgu, buku teks cikgu dah post. Okay. And dalam buku teks je chapter 2 lah. Okay, and then dalam ni cikgu akan dah post slides and then cikgu akan letak recording hari ni juga. Recording hari ni lah. Okay. Okay semua.